dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Husaini bin Muhammad Latif dan bersama saya ahli kumpulan saya dan bakal engineer. Yang pertama adalah Albert Chong Anak Bangga. Yang kedua, Ilman Ad-Din bin Jafri. Yang ketiga, Nasran Shah bin Muhammad Nasir. Pengenalan. Pada pengenalan ini, saya akan menerangkan apa isi kandung dalam slide saya. Poin yang pertama, mengenal pasti bagaimana silinder bergerak mengikut sequence operation. Poin kedua, mengenal perisian atau software yang sesuai. Poin yang ketiga, mengenal pasti PLC, I/O serta addressing table. Poin keempat, membuat electrical diagram MAP201. Poin kelima, menggunakan codices untuk SFC. Poin keenam, menjalankan program simulasi. Poin ketujuh, membuat perbincangan. Poin yang terakhir adalah menerangkan konklusi. Sekian, saya akan serahkan kepada saudara Albert saya untuk bahagian proses. Okey, terima kasih saudari Muhammad Hussein. Dan ini adalah proses. Video ini menunjukkan proses untuk projek ini. Muhammad Hussein ni tekan play. Kita tengok proses ini. Okay, kita dapat dua blok. Dan blok tersebut satu digunakan dan tekan play. Kita tengok proses-proses projek ini. Okey. Proses video ini telah habis. Berdasarkan video tadi, terdapat dua jenis solenoid yang kami juga gunakan dalam projek itu adalah dua double solenoid, acting dan dua single acting solenoid. Dan juga terdapat 4 silinder yang kami juga gunakan dalam projek ini, iaitu silinder A, B dan C. Okay, next slide. Dan ini adalah step-step untuk projek tersebut. Okay, yang pertama, tekan dan lepas push button 1, silinder A akan extend untuk tolak blok tersebut. Dan silinder C pula akan extend untuk mengesan blok. Dan silinder C akan retract kembali. Manakala silinder A akan retract setelah silinder C retract. Seterusnya, silinder B pula akan extend untuk menolak blok kepada ejector D. Dan setelah silinder B menolak blok tersebut, silinder B akan retract. Dan akhir sekali, blok tersebut telah berada di ejector D. Ejector D akan menolak blok tersebut, lalu ejector D akan retract setelah menolak blok tersebut. Okey, dan slide seterusnya saya akan serahkan kepada Hilman. Next. Okey, terima kasih kepada saudara Albert. Okey, di sini menunjukkan Lita Fluid Sim untuk sistem MAP 201. Okey, di sini kami menggunakan valve 5 two-way valve dan menggunakan dua jenis double acting solenoid dan juga satu jenis single acting solenoid. Pada silinder A kami menggunakan silinder A dan silinder C kami menggunakan double acting solenoid, manakala silinder B dan silinder D kami menggunakan single acting solenoid dengan spring. Next. Okey, seterusnya ini adalah jadual addressing untuk PLC input dan juga output. Untuk output kami menggunakan address AB01 sebagai addressing dia adalah A+ yang membawa maksud kepada A+ yang membawa maksud kepada silinder A akan bergerak ke hadapan, manakala AB01 yang addressing dia ialah A- yang membawa maksud A akan kembali pada silinder A akan kembali pada kedudukan asal. Manakala untuk output AB0.2, addressing dia ialah B+ yang membawa maksud kepada silinder untuk output
AB 0.3 pula kami menggunakan addressing dia ialah C+, yang 0.4 output AB 04 pula kami addressing dia ialah C-, iaitu akan mengembalikan silinder C kepada kedudukan asal, dan AB 0.5 ialah D+, di mana ianya untuk menggerakkan silinder D bergerak ke hadapan. Okey, untuk input pula kami menggunakan EB 0.0 sebagai push button dan EB 0.1 sehingga EB 0.6 sebagai sensor, magnetic sensor. Okey, seterusnya saya serahkan kepada saudara Nasran. Next. Okey, baiklah, terima kasih saudara Hilman. Baik, yang ini adalah gambaran electrical diagram MAP201 yang terdiri daripada push button dan 6 magnetic sensor di dalam phase 2 fluid sim seperti yang diterangkan oleh saudara Hilman. Next. Ini pula adalah gambaran sequential function chart di dalam Codesys. Sequential function chart ini adalah PLC programming language yang digunakan di dalam MAP201. So, saya akan menunjukkan simulasi bagi sistem MAP201. Okey. Ini adalah perbincangan. Tujuan utama perbincangan ini adalah untuk menganalisis keputusan dan menerangkan dapatan dan hasil daripada projek. Keputusan yang kami perolehi adalah dalam keadaan awal, silinder A, silinder B, silinder C dan ejector D berada dalam kedudukan statik. Apabila start button ditekan dan dilepaskan, silinder A akan memanjang iaitu extend untuk menolak blok. Seterusnya silinder C akan memanjang extend ke blok. Selepas 3 saat, silinder C akan menarik kembali iaitu retract ke keadaan awal. Silinder A juga akan menarik kembali retract ke keadaan awal. Silinder B akan memanjang extend untuk menolak blok ke ejector D dan menarik kembali iaitu retract ke keadaan awal. Ejector D akan mengeluarkan iaitu eject blok selama 1 saat dan kembali ke keadaan awal. Perbincangan ini menunjukkan bahawa sistem MAP201 ini dapat berfungsi dengan baik di dalam simulation phase 2 fluid sim dan Codesys. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Hilman. Okey, terima kasih kepada saudara Nasran. Seterusnya saya akan membuat kesimpulan dalam slide ini. Okey, seperti yang kita tahu bahawa pada masa ini teknologi merupakan salah satu aspek penting dalam industri. Hal ini adalah kerana dengan adanya teknologi-teknologi canggih pada masa ini, ianya dapat memudahkan dan juga dapat menjimatkan masa bagi sesuatu kerja. Okey, dalam projek ini kami menggunakan prinsip yang sama seperti dalam industri. Dalam projek ini juga kumpulan kami dapat memahami dan mengenal pasti setiap fungsi dan urutan yang digunakan. Selain itu, kumpulan kami juga dapat mengembangkan dan mengendalikan sistem ini dalam phase 2, Codesys dan juga fluid sim. Dan akhir sekali, kumpulan kami juga dapat mengenal pasti komponen-komponen yang digunakan dalam projek ini, iaitu magnetic sensor berdasarkan pengawal bahasa pengatur syaraan standard IEC 611/3 yang sesuai. Dan akhir sekali saya akan serahkan kepada saudara Hussein untuk mengakhiri presentation kita. Okey, terima kasih kepada sahabat kita. Ini adalah pengakhiran bagi presentation ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih.